Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi kita malam ni 1 Ramadan. Okay, so bersama Mary hari ni dalam The Mary Show. Rambut gugur, Fefla kan ada. Bless your head. Hai. So hari ni Mary nampak ramai orang ni. Hai Sarah. Hai Eliana. Hai Jessica. Hai apa tu nama dia? Siti Nur Aljira. Hai Beth. Hai Racy Daisy. Okay, sebelum kita start, boleh tak tolong sharekan live ni sebab hari ni topik kita best. Okay, topik kita adalah mengenai seorang penjawat awam yang masih lagi bekerja sampai sekarang, but dia buat bisnes secara sambilan dengan result yang sangat wow. Kak Ayam pula dah. Saya rasa bulan ni dia dah hampir 200,000. Okay. So Mary nak jemput tetamu ni lah untuk bagi inspirasi, bagi semangat pada you all yang dekat luar sana yang katanya duit gaji tak cukup lah Kak Ayam. Kak Mary kat Kak Ayam dia cerita kan. Duit gaji tak cukup lah Kak Ayam. Lepas tu macam saya bekerja ni memang untuk bayar komitmen je, bayar hutang je. Tak boleh nak beli makeup, tak boleh nak beli baju cantik, tak boleh nak beli tudung dak. So katanya lah. Okay, so hari ni Mary nak bawakan pada korang lah untuk korang dapatkan inspirasi ataupun semangat sikit yang walaupun bekerja tetap boleh buat bisnes dengan jayanya. Kalau kita dah ada result seorang, 2 orang, 3 orang, mesti you all pun boleh juga. Kalau mereka boleh, you all pun boleh juga. So, siapa rasa nak Mary bawakan tetamu Mary cepat-cepat? Komen. Amazing. Hai Iza Meme, hai Nur Aisyah. Cantik Mary hari ni. Thank you so much. Hai Priscilla, hai Brenda. Yang amazingnya lagi adalah dia penjawat awam. Di mana yang Mary tahulah, Mary tahu sikit-sikit je. Katanya dia bekerja waktu office juga 1 hingga 5, tapi bila ada operasi dia tetap pergi operasi dalam sampai pukul 2 sampai pukul 3 pagi macam tu kan. But she manage lagi buat business gila-gila. Okay. So you all pun kena ambil tips dia, ambil rahsia dia, ambil semangat dia. Sebab Mary sangat percaya siapa yang nak dia akan usaha betul-betul. Okay. Dia bukan bagi alasan tapi dia cari jalan. Okay. So nampaknya ramai orang nak ni. Okay. So hari ni hari Jumaat pula, korang mesti dah nak cuti apa semua kan. So Mary tak nak lengahkan masa lagi. So hari ni Mary jemput Puan Syariza untuk bersama dengan Mary. Mana Puan Syariza ni? Okay, hai. Assalamualaikum Puan Syariza. Hai, Assalamualaikum semua. Hai Mary, selamat berpuasa. Selamat 1 Ramadan kita hari ni ya Mary. Alright. Yes, kita dah 1 Ramadan. Okay, so before kita cerita lebih lanjut lah, Mary nak minta Puan Syariza perkenalkan diri dan background Puan Syariza sendiri. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Thank you Mary kerana menjemput saya pada malam ni untuk berkongsi lah sedikit sharing. Saya pun masih belajar, okay, sebenarnya dengan founder Fatfler, Puan Siti Mariam Samad. Okay, tapi bolehlah setakat kita nak berkongsi dan juga kita nak memberi inspirasi kepada orang lain tu insyaAllah. Okay, so untuk permulaannya, selamat malam semua. Alright, so saya adalah Syariza. Okay, dalam Facebook saya dikenali sebagai Ija Syariza. Okay, saya berusia 43 tahun, mempunyai 4 orang anak, berkahwin. Saya masih lagi bekerja sebagai penjawat awam sehingga ke hari ini. Okay, masih lagi bekerja walaupun dalam PKP tetap lagi bekerja. Dan juga saya membuat bisnes bersama Fatfler. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah.
Puan Syahriza, boleh tak ceritakan sikit siapa you before you buat bisnes ni? Okay. Sebelum saya start bisnes, okay, untuk permulaan saya join bisnes Fatfler pada Jun 2017, okay, iaitu dalam 4 bulan ke 5 bulan selepas Fatfler ditubuhkan. Okay, saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Saya sebelum saya start bisnes sebagai dalam Fatfler ni, saya dah start bisnes yang lain sebenarnya. Okay, Mary, saya dah ada bisnes yang lain sebagai dropship. Saya selalu bercerita dengan tim saya, kalau you all tak percaya, cuba tengok saya punya Facebook. Saya tak buang pun Facebook saya yang lama, gambar saya yang lama. Saya jual pelbagai produk, Mary, masa tu. Macam-macam produk. Jual produk apa tu? Ya. Jual produk apa tu? Periuk lah, ubat lah, jamu lah, skincare lah, everything lah kononnya masa tu nak jadi Lazada, Mary, kononnya. Oh, konon. Lazada lah kita kan masa tu. So Lazada di Facebook. Ya, betul. Lepas tu start pada Jun 2019, saya secara tak langsungnya sebenarnya saya terjoin dalam Fatfler ni sebabnya saya join kontes yang dianjurkan oleh founder Puan Siti Mariam Samad. Okay, so dia buat kontes dan saya pun sebenarnya tak perasan pun. Kata dia buat kontes, saya dah menang. And then lepas tu dia WhatsApp saya kata, Puan dah menang shampoo kan, dia kata hari tu. So saya kata betul lah Puan semua. Lepas tu dia kata okay, Puan bagi alamat untuk saya postkan shampoo. So masa tu memang saya pun ada problem, ada masalah rambut gugur jugalah sebab saya kan bekerja and then selalu pakai tudung yang lama, and then masa tu saya dalam bahagian penguasaan, memang time bekerja saya bukan macam orang office biasa. Alright, so dia bukan 8-5, dia kadang-kadang 8 sampai pukul 2-3 pagi, and then kalau kita perlu keluar operasi, and then kadang-kadang tak balik rumah untuk seminggu. So selalu pakai tudung. Okay, selalu pakai tudung and then rambut kita gugur. Dan masa tu saya memang ada masalah rambut gugur yang sangat teruk. Husband saya sampai tegur. Sampai kata pergilah cari ubat, dia kata. Ke ada penyakit ke? Macam tu. So macam orang kata pucuk dicerita ulang berdatang bila founder yang kata saya dah menang shampoo Fatfler masa tu. And then lepas tu saya pun macam orang kata macam best lah kan, kita memang ada masalah tu. And then bila orang diulurkan kita shampoo untuk selesaikan masalah rambut kita, free pula tu, of course lah kita suka kan. So masa tu saya try dalam 4 ke 5 kali penggunaan saja, saya dah nampak kesan. Rambut gugur saya dah kurang, tak ada lagi bersepah-sepah dekat lantai. Yang bestnya masa tu husband saya yang tegur. Bukan saya yang sendiri, masa husband saya tegur. Dia kata rambut sayang dah tak banyak sangat dah, dia kata dekat lantai ni apa yang pakai. Lepas tu baru saya kata agaknya saya punya shampoo yang diberi oleh founder Fatfler masa tu, Puan Siti Mariam Samad, itu yang membuatkan saya serasi. And then saya start lah WhatsApp dia. Kan, WhatsApp dia kononnya nak di dropship je, Mary, masa tu. Tapi tersalah cakap. Tercakap nak join agent. Masa tu 170 dia punya yuran dia. So tak apalah, dah termalu kan, tersalah cakap kan. So kita bayarlah 170. And then founder pun post lah. Masa tu saya rasa minggu last, macam ni lah waktu bulan Ramadan, Jun 2017 tu adalah pada bulan Ramadan, akhir-akhir nak sambut raya. Kiranya last saya sampai stok saya tu adalah hari terakhir yang postage dah. Lepas tu dah boleh balik raya. Saya ingat lagi masa tu. So bila sampai saja serum yang founder saya postkan dekat saya ingat 20 botol serum. Saya kata macam mana aku nak buat ni? Sebabnya sebelum ni kan saya pernah berniaga. Saya pernah jadi stokis untuk produk skincare. Masa tu saya bekerja dekat Sarawak. Then tapi tak menjadi. Tak menjadi sebenarnya. So banyak sangat saya punya produk saya tu yang berada kat bawah katil, tak terjual. I see. Alright, sambung. Okay, so bila tak terjual, bila saya cakap saya nak join balik bisnes ni, okay, husband saya kata, buatlah tu. Dia kata macam tu, buat lagi lah tu. Kan jadi macam hari tu pula, dia kata. Banyak tak terjual. Lepas tu buang macam tu saja sebab dah expired. Kan?
So kata tak apalah, ini nak cubalah dulu cakap, mana tahu. Macam tu lah, kita kan degil, orangnya degil. So bila suami cakap macam tu kan, ni kan duit kita bayar sendiri, kan kita bekerja. So kita buat tu bila dah sampai kat rumah dia kata, buatlah semula lah tu, nanti kan barang tak terjual lagi. Tak habis lagi, membazir lagi. Saya kata try je dulu, lepas tu dah balik raya, bawa lah balik serum yang 20 botol tu dekat kampung. Balik raya kan, so bila balik raya jumpa kawan-kawan cakap lah, aku ada serum rambut ni apa semua macam tu. So bila kawan-kawan datang dekat rumah hari raya tu, dia orang nak membeli sebabnya bila kita picit je dekat tangan masa tu botol yang legend kita tu yang biru tapi wangi. So dia orang nak membeli. Lepas balik raya minggu start masuk kerja tu saya promote pula dekat kawan-kawan dekat office. Lepas tu saya repeat lagi. Saya start saya permulaannya Mary. Okey, permulaan tu saya fokus pada serum saja walaupun saya kenal dengan Fat Flare ni melalui shampoo. Shampoo, ya. Tapi saya start fokus pada serum. Serum dulu saya order serum sampailah saya cover modal untuk serum. Maksudnya stok serum saya tu dah banyak dekat saya, baru saya start ambil dengan shampoo. Alright. Okay, so itu permulaan lah macam mana dia jumpa Fat Flare dan siapa dia sebelum ni. Alright, boleh tak ceritakan sikit kenapa yang bisnes yang lama yang waktu jadi stokis tu gagal? Masa tu Mary sebenarnya yelah kita saya masih juga lagi bekerja masa tu. Husband saya selalu outstation masa tu. Masa saya dekat Sarawak, saya selalu ditinggalkan. Husband saya outstation seminggu, sebulan kadang-kadang seminggu je dekat rumah. So banyak bajet digunakan untuk bayar hotel, bayar tiket flight. Sebab masa dekat Sarawak, once dia dah pergi outstation, dia kena dalam masa tempoh seminggu lah maksudnya baru dia balik. Sebab jauh, jarak perjalanan dia jauh. Then selalu kena guna flight. So untuk menampung saya punya perbelanjaan dekat sana dengan anak, masa tu anak saya 3 orang. So nak menampung tu saya buatlah bisnes, saya terjumpa dengan founder skincare Al-Wahidah, saya tak rasa macam tu. So saya join lah bisnes semua sebagai ejen je. Lepas tu sebabnya saya kan rajin bercakap dengan kawan-kawan apa semua ni. Lepas tu dia macam offer saya untuk jadi stokis. Okay, saya pun terima lah dia punya offer tu. Banyak juga saya bayar untuk jadi stokis, saya rasa dalam 5,000 macam tu kot. Lepas tu bila jadi stokis, bila saya jadi stokis and then saya kena ditukarkan balik ke sini. Bila balik ke sini, barang tu dia memang famous dekat Sarawak. Tapi dekat sini dia belum ada tapak. And then masa tu tak ada ilmu Mary, just buat je, buat apa yang kita tahu, just promote je macam tu. Itu yang jadinya collagen lah, skincare lah, dia punya pencuci muka lah, semua kadang-kadang saya bagi mak saya je makan, orang lain tak ada pun untuk saya bagi makan. Sebabnya produknya tak terkenal dekat sini. So susah macam saya nak promote. Sebenarnya kita yang tak ada ilmu benda tu, kalau kita ada ilmu sebenarnya senang je. And then bila use skincare and then macam boleh jual periuk apa semua tu? Selepas saya balik kat sini, selepas yang bisnes tu tak berjaya, saya stop sekejap Mary. Saya senyap je kan, dah tak berjaya kan. Nanti kan kalau kita stop lagi, start balik, sebab saya bising kan. So saya stop sekejap. Okay, lepas tu dalam masa saya stop tu saya ada masalah kewangan lah apa semua, nak kena cover yang duit kad kredit yang masa pergi hotel, tiket flight husband saya dulu apa semua. And then bila pindah ke sini banyak yang kita nak kena bayar untuk bawa balik barang kita ke sini apa semua. And then banyak lah yang kita orang keberhutangan kita orang masa tu sangat tinggi dengan anak sekolah asrama lagi. Once dia masuk asrama saja saya kena bayar RM2,000 untuk seorang. Lepas tu anak yang lagi 3, sekolah lagi 3, lepas tu saya pula baru je bersalin anak yang keempat. Banyak masalah masalah ekonomi lah orang kata, masalah kewangan. Ya betul. Itu yang saya start balik sebagai dropship. Kebetulan saya kenal kawan saya yang macam dia banyak jugalah jual barang macam tu. So saya pun start lah dengan dia dropship, periuk lah, skincare lah, jamu lah, macam-macam lah, perkasam lah, semualah kiranya. Mary semua ada dalam Facebook saya tu. Memang macam Lazada, Shopee semua lah. Betul. Kiranya so, kalau tengok dulu-dulu macam malu je rasanya. So memang dulu dia pernah jual banyak barang lah kan. Okay, so start you join Fat Flare,
sampai ke hari ni, you start dengan agent kan, and then you jadi stockist, now adalah AEP. Apa perubahan yang berlaku dalam hidup you? Banyak sangat yang saya macam tak percaya yang saya boleh capai sampai sehingga yang saya capai hari ni. Sebab dulu saya bisnes produk yang saya pernah gagal tu, saya tak pernah ada team pun. Masa saya buat dropship lagi lah kan, kita personal je. Okay, kalau ada untung ni, kita ambil produk lain pula. Okay, kalau customer order, kita order yang kita orderkan untuk customer. So saya tak pernah ada team, tak ada ilmu untuk guide team. So bila saya join Fatfleur, okay, founder kata, Puan Siti Mariam Samad kata, okay Kak Ija, you boleh ada team, cari dropship bawah you. Sebabnya saya agent kan, so saya boleh cari dropship bawah saya. So saya hanya offer kepada kawan-kawan je lah. Offer kawan saya masa tu, kawan kampung. Dia kata, aku tengok kau banyak sangat jual serum tu, okey ke? So kita jom lah, saya kata. Kau jual lah sebelah Kedah, saya kata. Sebab kawan saya tu duduk dekat Kedah. So saya dekat KL. So apa-apa aku bagi je lah dengan kau macam tu kan. So rupanya bila saya start ada team, membantu, sangat-sangat membantu Mary. Sangat-sangat membantu. So bila ada dengan 2-3 orang dropship saja saya start masa mula-mula tu, okay, dengan 2-3 orang dropship saja saya start bulan Jun. Jap. Suara tak ada. La ilaha illallah. Okay, cuba cakap. Dengar tak? Okay, dah. Okay. Masa saya mula-mula join agent tu, saya hanya ada beberapa orang dropship sahaja, kawan-kawan yang terdekat sahaja. Lepas tu saya offer dekat Facebook, siapa yang nak join team semua adalah dalam tak sampai pun 10 orang. Pada bulan Ogos, finally saya dapat buat jual serum tu dalam 800. Itu yang macam wow, rupanya aku boleh buat. Yes. Saya pun tak sangka saya macam sambil bekerja, tapi yang saya ingat saya bila time rehat, setiap pagi saya akan bawa beg IKEA tu, beg IKEA yang besar. Saya akan isi serum dalam tu, and then saya akan bawa naik ke atas office. Setiap hari. Ada seal ke, tak ada seal, memang saya akan bawa naik 30-40 botol macam tu. Untuk apa? Sebabnya saya akan kata mesti aku akan ada seal hari ni. Walaupun tak ada sale lagi, tak ada orang order lagi, tapi setiap hari saya akan bawa dia naik. Menjenjeng ke atas bawah, rasa macam berat gila rasa. Tapi tak apa, bila aku bawa naik ni mesti akan ada orang order nanti. Senang kan bila kawan-kawan nak order, kita bawa naik tu ada barang kat tangan. Faham? Tu tips tu guys, tu tips tu. Korang boleh ambil tips tu. Bawa pergi pejabat kan, bila klik kita nampak and then dia macam tanya, so kalau bila orang dah tanya berdosa kalau tak jawab guys, so kena share lah kebaikan tu. Alright. So bila kita dah bawa setiap pagi rasa berat, so kalau kita tak sebarkan benda tu, kita rasa kejap lagi kan aku nak bawa turun semula, mesti berat lagi. So macam mana pun kita akan mesti nak habiskan benda tu berjalan. Yes. So bila dah bawa naik tu, bila waktu rehat, kalau ada orang order, masa saya waktu rehat adalah waktu saya packing dekat office saya tu. Kalau saya kena keluar, tak pergi rehat. Memang saya tak pergi rehat. Semenjak saya join Fatfleur, memang masa saya sepenuhnya digunakan untuk bisnes. Berkorban sis. Berkorban. Memang kena berkorban. Sangat-sangat. Okay, tapi tak apa. Tak makanlah tengah hari. Kita just prepare roti ataupun biskut ataupun dah makan siap-siap pagi tu makanan yang berat. Maksudnya satu hari sekali je. Okay. Kalau saya kena keluar waktu tengah hari, waktu packing saya adalah sebelum saya balik, saya packing siap-siap kat depan pejabat pos and then terus pos. Baru saya balik rumah. Okay. Itulah yang saya buat. Patutlah selalu nampak tengah hari pergi COD dekat Wisma Siti Mary kan. Okay, dah faham. Korbankan waktu rehat guys untuk packing, untuk COD, untuk pergi pos. Kalau korang nak berjaya, korang kena berkorban juga tau. Okay, alright. So, boleh tak Mary dapat tahu yang sales bulan ni mencanak-canak kan, walaupun kita PKP tapi Puan Syariza punya sale memang hampir 200,000. Okay, and then
macam mana pula dengan pembahagian masa waktu kerja dan untuk bisnes? Sebab ramai orang kata tak sempat lah sebab dia bekerja. Tapi kenapa you boleh manage untuk buat bisnes and bekerja at the same time? Boleh tak share sikit macam mana atau any tips ke yang you boleh share kepada kami semua ni? Okay, sebenarnya kalau ikutkan tak sempat tu kita boleh cakap je tak sempat, tapi cara kita manage tu yang penting sebenarnya, okay. Sebabnya saya bermula waktu saya bangun pagi pukul 6, pukul 6.45 saya dah gerak pergi office. Saya dah siap-siapkan anak saya dah pergi sekolah dengan husband saya hantar. Saya dah gerak pergi office, and then waktu saya pergi office, dalam perjalanan tu saya akan live dengan saya punya team. Setiap hari saya akan live. Walaupun dalam 10 minit, walaupun dalam 15 minit, saya dalam kereta saya akan live dengan diorang. So and then dalam pukul 8 pagi saya sampai ke office. Sebelum malam tu, tapi saya dah kena plan malam tu apa saya nak buat untuk hari ni. Okay, malam tu saya dah tulis lah copywriting apa saya nak buat. Contohnya saya nak buat untuk kutu. So saya dah Google siap-siap untuk kutu tu apa yang saya perlu buat kat dalam Facebook saya. And then bila satu copywriting tu sebenarnya Mary, saya boleh guna untuk banyak tempat. Okay, untuk IG saya ambil tajuk dia saja. Untuk WeChat saya ambil tajuk ataupun isi-isi penting pasal kutu. Cuma dalam Facebook saja saya perlu buat copywriting yang panjang. Betul? Lepas tu bila kita ada team, waktu pagi tu saya dah masuk dah. Saya sampai je pukul 8, dalam grup saya, dalam WhatsApp saya akan berjalan. So itu yang selalunya diorang kata bila saya tak live dengan diorang rindu pagi-pagi saya tu. Sebabnya setiap pagi saya akan pagi-pagi dengan diorang, Mary. Live lah jumpa dengan diorang. Okay, so pagi-pagi tu start dengan live kan. Alright, next apa lagi yang you buat? Okay, and then bila dah sampai office, saya dah buat posting dekat Facebook. Satu kali posting waktu pagi pukul 8 tu, and then breakfast kejap, and then kita terus buat kerja. Okay, waktu kerja tu once ada benda penting, saya dah saya dah siap-siap pesan kat saya punya team. Kalau you all ada masalah yang berkaitan yang sangat penting, tanya dalam group. Sebab saya tak akan jawab yang personal ni. Sebabnya saya tak sempat nak tengok. Kalau you all tanya dalam grup, saya kata kawan-kawan, kalau saya tak tengok, kawan-kawan lain akan bantu. Betul. Dan diorang dah faham. Kecuali kalau time saya terpaksa keluar operasi dari pagi, saya dah memang mention dengan diorang awal-awal. Hari ni saya takkan tengok grup sebab saya kena keluar operasi. So diorang sama-sama diorang tu dah akan membantu sama-sama kawan-kawan yang lain. Alright. So diorang sangat faham. Sebenarnya kita kena ada kita punya komunikasi dengan tim. Diorang tim sebenarnya sangat faham dengan saya, sangat committed dengan saya, dan saya sangat bersyukur dengan tim saya yang ada sekarang. Lepas tu waktu rehat lagi sekali kita boleh buat posting pukul 10 ataupun pukul 12. I see. Lepas tu kalau saya perlu pergi ambil stok, kalau saya tak kena keluar, saya akan pergi ambil stok, and then sharp pukul 2 ataupun dalam pukul 2 suku saya dah sampai office. Saya memang limit saya punya time. Alright, so maksudnya kat sini conclusion dia adalah bagaimana kita mengurus masa tu lah. Betul. Ya, kena urus betul-betul. Sebab kita bukan tak sama dengan orang lain yang duduk rumah, yang boleh masak, yang boleh bagi anak makan apa semua. Time kita tak ada untuk tu, tapi kita kena betul-betul buat. Kalau kita dah tertinggal, macam kita dah terlewat sikit 15 minit untuk kita punya time tu, kita dah kena rushing untuk benda lain. Faham? So waktu makan saya adalah dalam kereta, Mary. Kebanyakan waktu makan saya dalam waktu dalam kereta. Makan apa? Makan roti, air, ataupun kadang-kadang saya beli kuih. Yang mudah untuk saya makan sambil drive, saya makan macam tu lah. Alah, siannya lah dengar. Dengar tu team you are nice world. Ni korang punya leader sanggup tak makan sebab nak uruskan korang punya stok. Nak ambil stok, nak packing supaya korang cepat dapat stok tu, okay? Alright, so share lagi dengan dia orang ni macam mana nak urus bisnes sambil bekerja. Okay, and then selepas tu, dan bila saya kena balik lewat malam apa semua, saya akan ni lah bagi tahu dia orang lah, okay saya lewat ke apa benda. Kalau saya awal, itulah timenya kadang-kadang saya zoom dengan dia orang waktu malam. Dan tapi saya sangat bersyukur bila ada PKP ni, everyday saya dapat live, alhamdulillah. Everyday saya dapat zoom
Kalau nak zoom dengan diorang anytime boleh zoom dengan diorang. Macam tadi selalunya waktu lunch memang tak ada masa lah nak zoom dengan diorang kan. So tapi hari ni boleh zoom waktu lunch. So sangat macam sangat happy lah. Orang tak masak kan? Ya betul. Kalau waktu saya bekerja memang tak ada harapan lah diorang nak zoom dengan saya waktu lunch. Tunggu malam. Waktu saya balik kerja malam, lepas saya dah uruskan anak-anak, anak dah makan, anak saya nak tidur dengan husband saya. So waktu pukul 10, masa saya belum ada kedai dulu Mary, waktu pukul 10, pukul 11 baru saya start packing. Wow. Waktu tu dekat rumah kan? Ya, masa tu dekat rumah. Pukul 10, pukul 11 biasanya baru start saya packing. Lepas saya uruskan saya punya team, uruskan anak-anak saya dah nak tidur, husband saya dah tidur, baru saya start packing seorang-seorang. Sampai pukul berapa? Cerita sikit kat diorang ni, sampai pukul berapa? Packingnya tu sampai pukul 2-3 pagi kadang-kadang kalau banyak. Kadang-kadang sampai pukul 4 pagi. Ada sekali tu saya tidur dalam sejam macam tu, and then lepas tu saya bangun, saya pergi kerja. Guys, berapa jam je? Cuba kira berapa jam je dia tidur? Itulah dia guys, nak senang ni tak senang. Kena bermula dengan kesusahan dulu dan pengorbanan. Okay? Tapi sebenarnya Mary, kesusahan saya packing tu tak sama dengan kesusahan masa saya sebelum ni. Sebab tu saya rasa macam Apa kesusahan sebelum ni tu? Kesusahan yang sebelum saya buat bisnes ni sangat banyak. Saya pernah jual rumah sebabnya dengan masalah keuangan saya tu saya dah pernah jual rumah. Okey. Masa awal-awal saya kahwin, saya tak ada kenderaan. Hanya ada motor buruk yang ayah saya bagi pinjam untuk saya guna dengan husband. Husband saya masa tu bekerja di KL. Okay, saya dekat KLIA. So husband saya terpaksa keluar berjalan daripada rumah saya ke jalan besar 2 km ke 3 km macam tu setiap hari sebab dia tak ada bas masuk. Kita tak ada kenderaan, baru kahwin. So saya dah susah. Sebelum tu masa saya sekolah dulu, saya tak pernah berjalan macam tu. Semua ayah saya dari start saya darjah 1 sampailah sekolah menengah pergi ambil saya, pergi hantar saya balik sekolah. So saya tak pernah berjalan kaki, tak pernah susah. So and then masa saya kahwin, saya rasa sikit susah permulaannya. Dengan tak ada kenderaan, dengan tak ada bajet untuk kita beli kenderaan mula-mula tu baru kahwin, rumah jauh, husband saya kerja KL. So saya dah rasa susah tu bila saya rasa susah masa saya berniaga setakat nak packing barang tu saya tak rasa benda tu terlalu beban untuk saya. Yes. So kita dah biasa susah. Betul. Dah pernah susah. Alright, amazing. Kenapa dia buat sekarang betul-betul gila-gila bisnes ni because of dia dah pernah rasa susah. So kalau setakat packing sampai 2-3 pagi tu berkorban untuk korang tu, dia rasa benda tu kecil je daripada kesusahan yang lalu. Betul tak? So you nak buat bisnes ni untuk you ubah hidup. Betul? Okay. Betul. So boleh tak ceritakan atau anything yang berlaku sepanjang bisnes ni, cabaran yang berlaku sepanjang you berbisnes? Cabaran dia dalam sepanjang saya buat bisnes itulah untuk guide team. Sebabnya saya tak ada ilmu untuk guide team pada permulaannya. Sebabnya saya bermula sebagai ejen, ada dropship saja. And then masa founder saya offer untuk jadi stokis, masa saya join kelas IMKK, saya ingat lagi itu memang kenangan yang terindah yang saya takkan lupa sampai bila-bila. Sebab founder offer saya untuk jadi stokis, masa tu saya terfikir dalam hati, macam mana aku nak join nak guide agent aku ni? Aku dah lah tak ada pengalaman apa-apa, tak tahu macam mana. Aku ni bukannya pandai cakap sangat dengan orang, asyik nak asal sebab saya ni tak suka marah orang. Tapi kalau saya sekali saya marah, macam orang akan rasa takut lah benda tu. So saya takut benda tu orang akan terasa hati bila saya bercakap yang terlalu laser lah macam tu kan. So masa founder offer saya tu, dekat kedai makan yang kita balik last day tu, saya terus tanya masa yang dengan stokis-stokis yang join kelas MKK tu, sebab saya adalah seorang saja agent yang join yang stokis masa tu adalah Puan Winnie, Puan Aida, Puan Hamizah dengan Puan Dila. Cik Hamizah. Yes, Cik Hamizah. Alright. Amin, moga jadi puan.
Lepas tu saya terus tanya dia orang, macam mana saya nak naik, saya nak cari agent, saya tak tahu. Saya terus tanya dia orang. Start situlah saya, sebelum saya kenal dia orang, sebelum saya tak pernah berjumpa dengan dia orang, Mary. Saya hanya berjumpa dekat group. Tak pernah berjumpa bersama muka. So itu adalah first time saya berjumpa dengan dia orang. Rasa macam kecilnya rasanya diri ni sebab kita je agent kan. Lepas tu dia orang stokis, lepas tu dia orang dah meletup masa tu, Winnie dah puluh-puluh ribu, Puan Aida dah puluh-puluh ribu. Ya Allah, hai kata kecilnya diri rasa. Lepas tu bila dah join, oh rupanya dia orang okey je, biasa je. Cuma kita punya pemikiran kita yang dah block kita. Yes. Bila dah kenal tu, terus tanya, okey, dia orang pun terus bagi tahu, Kak Ija kena buat macam ni, kena buat macam ni, bagi harga macam ni. So itulah permulaan dia. Itu saya kata walaupun saya ni tua pada dia orang, tapi dia orang sentiasa bimbing saya dah start daripada dulu. Dan saya sangat bersyukur ada circle yang macam sekarang. I see. Okay. So cabarannya adalah waktu you nak start team sahajalah. Ada cabaran lain yang you boleh nak kongsi lah sebab dia orang ni selalu suka tengok kesenangan je. So kita kena share juga kesusahan, cabaran tu. Okay. Antara yang lain adalah itulah bila saya dah bekerja, masa saya sangat terhad. Masa saya sangat terhad dengan tim saya, dengan anak-anak saya, dengan suami saya dan anak-anak saya pernah cakap, ibu dah tak sama macam waktu ibu sebelum bisnes. Ayat tu sis deep sangat. Ya, terus menikam. Itu yang saya terpaksa, waktu packing saya di hujung, di waktu malam. Dah dilewat-lewat, dia orang dah tidur. Bila saya terkena ayat tu, itu yang saya terpaksa buat macam tu. Okay, sebenarnya anak aku perasan, aku dah tak ada masa dengan dia orang. Betul. So sangat menyentuh. Okay, lepas tu hak cuti terpaksa habis. Bila saya terpaksa pergi kelas, sebab saya join kelas. So once saya dah keluar, saya join kelas, saya akan ambil cuti. Macam tahun lepas cuti saya totally habis langsung. Sebab saya tak ada saya kiri. I see. So memang tak ada pergi bercuti lah. Cuti yang saya sepatutnya saya guna untuk emergency, saya memang kena plan betul-betul saya punya cuti. Sebabnya saya banyak kelas, saya masuk Spire tu kan Mary. So saya terpaksa plan, okay bila time ada kelas je, alamak aku ada kelas lah time ni. So apa aku kena buat untuk aku supaya kalau boleh tak ternampak sangat saya kerap bercuti. Okay. Sebab bila kerap bercuti, bos kat office tu akan macam mark sikit lah kita ni. Betul. Tapi nasib baik founder saya dia awal-awal dah selalu remind. Okay, bila yang bekerja dapatkan kelulusan apa semua, buat cara yang betul macam mana kita nak bisnes. Buat betul-betul kita nak bisnes. And then saya pergi berjumpa dengan saya punya admin dekat saya punya office, minta borang kelulusan untuk saya buat bisnes. Saya submit SSM, nasib baik founder saya cakap buat bisnes betul-betul ada SSM. Rupanya bila ada SSM tu sangat-sangat memudahkan saya. Itulah saya dapat kelulusan untuk saya bekerja di luar waktu pejabat. Dalam bisnes ni sebagai pekerja kerajaan, bila kita ada kelulusan, insya-Allah kita boleh buat bisnes dengan mudah. Tak ada orang akan ganggu kita bila melibatkan duit. Sebabnya bila kita government server ni, benda isu yang sensitif adalah bila melibatkan duit masuk dalam akaun. Betul. Orang akan salah faham. Tapi bila kita ada kelulusan khas daripada ketua jabatan, kita ada SSM, kita bayar zakat, insya-Allah tak ada orang kacau. Yeah. Buat betul-betul lah kan? Betul, kena ada saluran dia. Yang penting tu kena minta kelulusan sebab ramai orang dia nak buat senyap-senyap. Dia takut bos dia marah ke apa. But actually bila kita jujur je kan, bila kita jujur lagi benda tu bos kita tahu, kita tak perlu susah-susah nak sorok-sorok, and then kita boleh berbisnes dengan tenang, betul tak? Betul. Walaupun ada certain company memang tak bagi macam hospital macam Mary dulu kan, hospital apa semua, ada time of company lah, ada depends juga kan. Tapi kalau government ni Perdana Menteri sendiri yang suruh buat 2-3 kerja, jadi betul. Kan, betul tak? So dia orang kena lah. Alright. Okay. So sepanjang you buat bisnes ni, apa yang you dah capai bersama Faithful?
Alhamdulillah banyak sangat Mary. Ya Allah, rasa sangat bersyukur berada dalam Fat Fleur ni. Rasa macam kenapalah masa aku susah dulu tak jumpa Fat Fleur ni. Kalau aku jumpa kan rasa Dia macam baru muncul. ya betul. Lambat dia muncul. Rasanya kalau Fat Fleur ni ada awal, rasa dia tak saya tak perlu ikut jual rumah dulu. Saya pernah jual rumah dekat Kajang masa tu. Saya pernah jual rumah. So bila saya jual rumah yang pertama, rumah saya dekat Kajang tu, and then duit tu saya guna untuk pergi buat umrah Mary, umrah saya yang pertama. And then masa saya pergi buat umrah tu lah saya kata, ya Allah bantulah aku untuk aku capai apa yang aku nak buat bisnes supaya aku boleh tolong suami aku ni. Aku susah ni ya Allah. Itu masa umrah yang pertama. Itulah bila saya balik umrah, selepas pada umrah pertama saya pergi hujung tahun 2015. Lepas tu terjumpa Fat Fleur ni, lepas tu saya start business dalam dropship tu, and then jumpa Fat Fleur pada Jun 2016. 2017. 2017, betul 2017. Lepas tu bila dah buat yang business yang dengan Fat Fleur ni, benda pertama yang saya pergi adalah pergi umrah kali kedua. Saya bawa suami saya dengan anak saya. Tak sepenuhnya, separuh adalah duit simpanan saya dan separuhnya tu adalah pada duit bisnes Fat Fleur. Lepas tu saya dah ni yang macam you all nampak saya beli kereta. Sebelum ni kereta saya masa saya bekerja kerajaan, kereta saya hanyalah Viva sahaja Mary. Viva. Nama saya adalah Viva sahaja. Tapi bila saya start bisnes dengan Fat Fleur ni, alhamdulillah saya dapat beli HRV atas nama saya sendiri. Wow, amazing. Atas nama saya. Dan saya Viva dulu tu pun atas nama you juga kan? Ya, tapi setakat Viva Mary. Alright. Sedih. Okay, so sebelah sana tu? Okay, yang sebelah tu adalah saya punya office, kedai saya dekat Nilai 3. Ini adalah yang saya rasa macam, ya Allah, aku boleh ada kedai rupanya yang tak pernah termimpi sebelum ni nak ada office, nak ada kedai sendiri, nak ada staff. Tak pernah termimpi dan tak pernah terbayang. Betul. Tapi bila founder kata Kak Ija, pergi cari kedai. Masa tu bila founder cakap pergi cari kedai, cari kedai, boleh ke aku nak bayar kedai, nak bayar staff. Bila aku ada kedai aku nak kena cari staff, nak kena bayar staff, nak bayar duit KWSP staff. Ya Allah boleh ke? Nanti kan aku tak mampu nak bayar. Tapi bila ada desakan, bila ada kepercayaan, bila ada kemampuan yang founder, kita punya leader boleh nampak kita punya kemampuan, sedangkan kita sendiri tak rasa tak mampu, tapi leader kita dah nampak. Leader kita dah bagi jalan. Kalau dia rasa kita tak mampu, kenapa dia bercakap macam tu? Kenapa dia bagi cadangan untuk buat itu? Maksudnya dia rasa kita boleh buat. Yes. Dan saya ambil masa yang lama Mary untuk sebabnya saya rasa macam, kalau boleh ke aku nak pergi cari kedai ni, boleh ke aku nak bayar sewa ni. Dan satu persatu saya pergi tanya saya punya founder Mary, dan itulah alhamdulillah sebenarnya bila ada founder yang sangat membantu saya, satu persatu dia guide saya. Okay, bila nak cari kedai, cari macam ni. Sampaikan kawasan parking pun dia ajar saya, suruh cari ada parking ke tak, satu persatu, sangat detail. Sangat detail. Dan saya rasa macam, wow, founder aku ni memang betul-betul power. Kalau aku tak buat lagi tak tahulah. Alright. So you dah capai office, kedai tu office lah kan? You buat sekali management dengan stock. Betul. And then pernah pergi umrah, and then dapat beli kereta. Then kalau macam bagi mak ayah tu biasa lah kan? Betul. Setiap bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak dah yang berubah dalam hidup ni. Dan yang paling best Mary, yang paling best dalam hidup saya, yang saya rasa paling sangat best adalah saya dapat bawa ayah saya pergi umrah yang terbaru Februari 2020, yang saya dah azam macam mana aku susah pun, inilah azam aku, inilah apa yang aku nak buat untuk mak ayah aku nak bawa dia orang pergi. Inilah yang saya dapat hasil totally sepenuhnya duit Fat Fleur. 26,000. So ini mak ayah dengan anak lah sekali kan? Ya, betul, Abbas. Ya, amazing. So sebelah ini sana tu sangat terharu. Macam mana Mary? Sebelah sana tu yang emas tu?
Yang emas tu adalah ini waktu saya pergi Kelantan, salah satulah yang saya beli reward untuk diri kadang-kadang. Sebabnya founder saya selalu Okay. cakap, hargai diri kita dulu, orang lain tak hargai diri kita tak apa, tapi kita hargai diri kita dulu. Sekali-sekala kita setahun sekali kita beli emas selain pada kita ambil gaji. Lagi satu Mary, walaupun saya dah bekerja tapi founder saya selalu tegur, ambil juga gaji untuk bisnes. Yes. Ambil gaji untuk bisnes. So dah ada 2 gaji lah kan sebulan. Dah ada 2 gaji, alhamdulillah. Amazing. Zakat bayar, cukai bayar, apa lagi nak? Kan? Sangat-sangat. So kita start belajar kan? Betul Mary. Alhamdulillah kalau dulu kita setakat bayar zakat pendapatan kita sahaja dalam 200-300 untuk gaji kita. Tapi bila dah start bisnes Mary, dalam percaya tak percaya, sebulan dah boleh bayar dalam 1,000 macam tu Mary. Ya Allah, rasa macam sangat bergunanya kita bila kita dapat bantu rakyat kita, kita punya rakyat kita banyak lagi yang perlu dibantu. Bila kita dapat bayar zakat tu rasa macam ya Allah, rasa bergunanya diri kita tu Mary. Betul. Baru rasa berguna sikit lah. Alright, amazing sharing. Okay, boleh tak kalau sebab tadi kan Puan Syariza kata cabaran yang pertama adalah untuk mencari team. Okay, but now you ada banyak sangat team and then you ada satu team yang memang supportive, yang memang support apa yang you buat saja. Okay, so boleh tak bagi tips sikit untuk penonton kita hari ni macam mana nak cari team tu? Nak cari ahli-ahli kita ni and then macam mana nak jaga dia orang. Share sikit kat dia orang ni. Okay, untuk cari team sebenarnya adalah kita kena tunjulkan kita punya leadership tu Mary. Okay, kalau kita tak tunjulkan kita punya diri, macam mana orang nak join team? Okay, kalau kita tak tunjulkan kita punya personality kita yang okay, leadership kita yang okay, yang boleh bawa orang, apa yang kita boleh untuk bagi team kita, macam mana orang nak join kita? So kita kena baiki diri kita sendiri. Okay, kalau macam dulu saya tak pandai nak guide team dengan makeup pun tak berapa pandai sangat Mary, tapi bila brother dalam Favler ni selalu founder saya selalu cakap makeup paling kurang pun kau kena pakai lecu. Pakai lecu ayat dia. So kena selalu pakai lecu biar kita nampak menarik dekat mata tim kita. Walaupun live pagi-pagi tu dalam uniform kadang-kadang tapi muka tu tetap kena nampak cantik. Betul. Sebab itu menggambarkan kita punya personality. Betul. Lagi. Okay, lepas tu bila kita nak cari team adalah kita kena selalu tunjukkan apa yang team kita boleh capai. Macam semalam saya tunjukkan team saya yang top sale saya pada bulan 4 daripada 1 hari bulan ke 24 hari bulan dah capai 24 ke 24,000 ke 27,000 saya tak ingat. Lebih kurang macam tu. So bila saya sharekan dekat Facebook, saya sharekan dekat WhatsApp story saya sharekan dekat Instagram saya, ramai orang PM. Sebab bila saya tunjukkan saya punya result team, itu adalah macam kejayaan juga bagi saya. Betul. Kita kena tunjuk lah kan result dia orang tu adalah result kita. Kita yang mencorakkan dan bimbing dia orang. Betul tak? Alright. Betul. Lagi selain daripada tunjuk result, selain daripada personality, apa lagi? Macam mana kita nak jaga pula? Jaga. Itu kita cari kan. Ni nak jaga dia orang pula. Nak jaga team ni sebabnya kita berkomunikasi dengan manusia. Manusia ada perasaan. Okay, bila ada perasaan kita kena mainkan dengan emosi. Ada kala kita dalam grup tu tak boleh kita selalu nak marah. Tak boleh kita macam ada masa dia orang bergurau dalam tu. So saya biarkan dia orang bergurau. Ada masa yang benar saya perlu tegur, saya akan loudkan dalam tu. Suara saya akan kuat kat dalam tu. So bila suara saya kuat, dia orang akan rasa macam saya tengah marah. Okay. Bila ada masa yang saya rasa saya perlu, dia orang sakit, dia orang tak sihat, saya perlu call, saya akan call. Okay. Dan semua kita kena diplomasi sebabnya betul. Sebab kita melibatkan perasaan orang. Manusia ada perasaan. Kita kena touch dia punya hati dia dulu. Alright. Okay, lagi?
Selain daripada itu kita bagi reward dekat team kita, and then baru ni kita buat gathering, kita buat family day sambil kita buat gathering. Sangat membantu dan team sangat suka sebabnya diorang dalam team pun bukannya pernah bersemuka. And then bila kita buat gathering tu baru bersemuka, baru kenal, dalam Zoom baru nampak muka masing-masing. Diorang sangat suka. Betul. So ni ya, baru-baru ni yang baju biru semua ni kan? Ya, betul, dekat PD. Okay, faham. Dan saya selalu minta pendapat diorang. Betul. Kalau kita ada tim ni kita kena selalu berbincang kan, discuss. Berbincang. Okay, kalau boleh untuk Puan Shariza sharekan sales pada awal bermula bisnes dengan Faithful 2017, 2018, 2019 dan 2020. Kita share sikit dekat diorang ni. Bagi diorang terinspirasi sikit berapa you punya sales sekarang. Okay, untuk permulaan pada Jun 2017 sampai Disember 2017 tu saya hanya buat 24,000. Itu pun sebelum ni masa buat yang 24,000 6 bulan. 6 bulan, okay. 6 bulan. Itu pun masa buat yang nak jadi Lazada tu Mary tak pernah capai pun 24,000 tu dan tak pernah ada record pun. Tak pernah record, tu yang paling best. Tak pernah record. Bila ada dalam Faithful ni lah baru start record, baru start tahu rupanya aku ada sale banyak ni. Baru pernah ni lah, baru tahulah kata kita perlu buat benda tu sebenarnya. Pada 2018 307 423 307,423 ringgit. Wow. Dia sangat mendadak Mary naik. Saya pun tak tahu. Not asking, not thinking. Terima je Allah nak bagi. Betul. Itu yang selalu founder saya cakap. Jangan tanya kat mana dari mana rezeki tu nak bagi. Tapi terima sahaja. Alright. 2019. Di tahun 2019 778,810 ringgit 60 sen. Hampir 1 juta lah. 700,000 tu. 778. Amazing. Okay. Tapi setakat hari ni. Januari sampai April. Okay. Januari sampai April sangat tak percaya Mary. Ya Allah sangat-sangat macam team aku ni sangat power rupanya. Okay. Okay, untuk Januari sampai April 2020 418,365 ringgit 30 sen. Okay. Dan untuk April saja Mary kita dah capai 171,952 ringgit 60 sen. 171. Sikit lagi tu. Boleh lagi tu. InsyaAllah kita boleh buat. 30,000 lagi tu. Sekejap, total 2020 tadi berapa? 418,000. 418,000. Wow, hampir setengah juta. Sikit lagi. Alhamdulillah. So tahun ni target berapa? Target sales? Dari awal lagi kita memang dah target 3 juta. Memang kita dah plan untuk dari akhir tahun kita dah plan untuk team kita 3 juta. Dan team saya sangat-sangat bersemangat dan diorang pun ada target diorang masing-masing dan banyak sangat bulan ni team yang dah achieve, dah lebih pada target yang diorang dah target. Amazing. Okay, so Mary dengar cerita lah ada salah seorang team Puan Shariza ni katanya kakak ipar si co-founder Faithful ni. Betul ke? Macam mana prestasi dia? Ada co-founder ni yang tanya ni. Ada kakak ipar dan juga sepupu kot saya rasa. Semua ada seorang. I see. Alright. So macam mana dia orang okay? Alhamdulillah okey sebabnya dia dikelilingi oleh circle yang sentiasa push. Kalau dia down, dia tengok dalam team tu ada yang selalu share win, so dia akan rasa bersemangat. Bila bersemangat dia tak jadi nak down. Dia sendiri yang cakap macam tu. Faham? Bukan apa Puan Shariza, ada orang sebelah ni, co-founder ni suruh bertanya kan, kakak dia kan. So kita betul saya tahu. Lah. Ada seorang lagi, sepupunya katanya.
Nah, semua punya baru masuk. Ya. Dia bawa geng. Okay, so sebelum kita habiskan nasihat kita hari ni, ada tak apa-apa nasihat ataupun tips yang you nak bagi pada kawan-kawan kita yang tengah bisnes ni yang mungkin sekarang ni tengah struggle untuk berbisnes pada zaman PKP ni? Okay, saya hanya satu perkara je saya nak sarankan Mary adalah kita wanita, hanya satu je saya nak tegur adalah biarlah kita berdikari untuk diri kita sendiri. Walaupun kita ada suami waktu sekarang, tapi suami kita belum tentu untuk kekal bersama kita, sama ada dia meninggal ataupun dia bercerai, tapi kita tak minta, tapi kita kena fikir benda tu kemungkinan akan terjadi. So, yes, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik, tapi kita kena bersedia diri kita. Betul. Kena berdikari. Berdikari. Biarlah kita ada duit kita sendiri supaya apa yang kita nak beli, untuk beli lipstick kita sebatang, kalau kita nak minta duit suami, kalau suami tak bagi tak boleh beli. Tapi kalau kita ada duit kita sendiri, nak beli lipstick banyak mana pun, nak beli baju macam mana cantik pun, nak beli tudung macam mana mahal pun, orang takkan bercakap apa-apa. Betul. Sebab tu duit kita, betul tak? Ya, betul. Tapi kalau kita kena minta dengan suami, kalau dia kata nak beli tudung mahal sikit, membazir lah. Dah tak cantik dah kita. Betul. Nanti dia tengok orang lain yang cantik. Kita nak cantik-cantik untuk dia, betul tak? Betul. Tapi tak nak bagi duit pula. Tapi tak apa, tak nak bagi kita cari sendiri, betul? Kita cari sendiri, betul. Kita cari sendiri. Anak-anak kita adalah di bawah kita punya tanggungjawab. Once apa-apa jadi dengan suami kita, kita akan bela anak-anak kita. So kita tak perlu nak mengharapkan belah ihsan orang lain untuk bantu kita. Itu yang selalu saya tekankan dalam tim saya. Tolong jaga diri kita sendiri. Betul. Alhamdulillah. Tolong ada sumber untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita. Betul. Kena ada saving, kena ada aset. Betul. Sebab wanita ni satu, apa orang kata, satu makhluk yang sangat kuat and sepatutnya diangkat darjat dia sebab wanita tu orang kata darjat dia tinggi bagi saya. So kita kena ada aset sendiri and duit sendiri supaya kita boleh, bukan untuk kita saja, bukan untuk make up, untuk baju ataupun untuk tudung yang mahal, tapi untuk kita bantu lebih ramai orang dekat luar sana yang memerlukan. Okay, takkanlah kita nak bantu orang tapi minta dengan suami. Bang, saya nak bantu dia bang. Takkanlah macam tu kan. Lebih baik kita ada duit sendiri. Alright. So itu je nak share dengan dia orang. Jadilah bini-bini berdikari. Dan jadilah isteri yang berdikari. Dan juga sementara kita ada platform yang bisnes online ni yang sangat mudah kita nak teroka, buatlah betul-betul. Jangan bila kita dah join, lepas tu kita tengok orang buat lebih, kita jadi dengki. And then kita tak nak buat. Kita kata kita tak boleh buat. Tapi sebenarnya kita tak keluarkan apa yang kita boleh keluarkan tu. Kita tak buat betul-betul. Betul. Alhamdulillah. Buat betul-betul di mana you berada sekarang, tak kisah dropship ke, agent ke, buat dengan sepenuh hati, betul? Alright, so thank you so much untuk Puan Shariza sharing hari ni. Terbakar pula Mary rasa, sambil kerja pun boleh buat hampir 200,000 guys. Aduh, yang kau duduk dekat rumah tu buat apa? Okay, kalau tak boleh capai 10,000. So jadilah seperti Kak Ija pula Puan Shariza, walaupun bekerja still lagi boleh buat bisnes and dah boleh bawa mak ayah pergi umrah, dah boleh beli kereta baru, dah boleh ada office sendiri, dah ada staff sendiri walaupun bermula dengan adik-beradik kita kan. So alhamdulillah, syukur rezeki Allah nak bagi. Okay, so itu saja. Thank you so much Puan Shariza sudi jadi tetamu Mary pada hari ni. Nanti kita jumpa lagi. Okay, thank you, bye. Thank you juga Mary, bye. Alright guys, macam Mary punya tetamu hari ni. So macam mana you all nak bekerja sambil bisnes tu, semua orang tak sempat. Semua orang ada 24 jam sahaja. Tapi bagaimana kita menguruskan masa tu yang paling penting sekali. And then bukan pandai urus masa je, pandai urus alasan. Lepas ni Mary rasa nak buat kelas urus alasan.
Kan? Sebab kalau pandai urus masa tapi alasan ada pun tak guna juga. Betul tak? Masa ada tapi tetap nak gunakan alasan sebagai tak nak buat benda tu betul-betul. So lebih baik kita ada masa and ada tindakan, ada action. Bukannya ada alasan. So Mary rasa nak buat lah kelas urus alasan ni. Sebab ramai orang sebenarnya dia ada masa. Bila kita buat urus masa tu dengan betul kan, daripada pagi sampai dia tidur balik, sebenarnya ada banyak gila masa. Tapi dia sibuk nak letakkan alasan di depan tapi bukan cari jalan. Itu yang menyebabkan ramai orang gagal dan tak berjaya dalam bisnes. Okay, so Mary harap perkongsian Puan Shariza hari ni dapat memberi manfaat kepada korang dan dapat memberi inspirasi, terutamanya orang yang bekerja yang rasa macam alah penat lah nak buat bisnes lagi, nak bekerja lagi, nak balik jaga anak, suami lagi. Hello guys, Puan Shariza pun ada suami, ada anak 4 orang lagi tu, and then dia bekerja kadang-kadang sampai 2-3 pagi. Okay, bukan macam you all je daripada pukul 8 sampai 5 petang, tak. Nampak tak, dengar tak? Pengorbanan ada, penat ada, packing sampai 2-3 pagi. Itulah cara dia, itulah proses dia untuk pergi ke tangga kejayaan. Mana ada tangga kejayaan tu senang. Kalau senang semua, kalau kejayaan ni senang dicapai, semua orang boleh berjaya. Tapi kenapa tak ramai orang berjaya? Sebab tangga kejayaan tu disusuri dengan langkah yang penuh dengan onak duri. Gitu. Sastra pula kita hari ni. Alright, so guys, Mary nak tanya sikit sepanjang The Siti Mary Show ni, you all rasa topik apa yang Mary belum cover lagi? And you all rasa you all nak Mary bincangkan pasal topik ni? Boleh tak bagi cadangan sikit? Sebab Mary ni macam apa lagi Mary nak bagi dekat you all ni? So you all boleh tak bagi idea ataupun apa-apa saja yang you all nak tahu. So Mary akan jemput tetamu untuk kita bincangkan sama-sama. Okay? Bagi topik. Sebab Mary pun rasa macam, okay, Mary nak cakap apa lagi kan? So korang kenalah bagi share sikit apa yang you all nak tahu lagi. Apa yang you all nak Mary cakapkan lagi dekat The Siti Mary Show ni. Bagi sikit idea. Yes, Nurul Hazrin kata bagi inspirasi, thank you sharing. Yes, kan, sebab ramai orang tengah bekerja and even PKP ni ramai orang dah diberhentikan kerja juga. So, I think you all boleh dengar perkongsian hari ni and ambil iktibar pula dah, ambil inspirasi dan semangat untuk buat yang terbaik macam Puan Shariza. Okay, topik dia alasan membunuh impian. Amazing. Betul juga kan? So tadi Mary kata nak buat kelas urus alasan. Bagus juga kan? Daripada bagi alasan. Lepas tu sekarang ni kita nak ada alasan tapi cari jalan. Tukarkan kepada cari jalan. Lagi boleh tak Puan bagi macam mana starting modal bagi yang nak mula jadi dropship? Okay. Dropship ni depends pada brand tu. Macam Fatflare sendiri kita ada buat dropship yang zero modal dan ada yang berbayar RM10, RM15 and then you dapat free 1 botol serum. Okay. So you dah start boleh. Senang je dropship ni, konsep dia macam ni. You boleh daftar secara free and then you boleh start promote. Promote siapa nak beli. Bila you dah dapat order, you hantar pada leader you and then leader you boleh postkan terus pada customer. And then dia akan bagi dekat you commission. Sesimpel macam tu je guys untuk start business ni. Yang penting adalah tindakan. Adakah you nak mulakan ataupun tidak. Itu yang paling penting sekali. Action. Jangan cakap je saya nak start. Tapi dah 2 tahun tak start lagi sebab risau. Macam mana nak start dropship? Macam mana nak start dropship? Okay. Daripada kita risau susahnya nak berniaga tu, lebih baik kita tanya orang and then minta orang guide kita. Macam mana saya nak mulakan bisnes dengan dropship ni je. Okay. So, boleh ke lelaki buat bisnes? Boleh ke lelaki buat bisnes produk rambut? Okay. Lelaki pula katanya. Ya. Boleh. Tadi alasan membunuh impian and then boleh ke lelaki buat bisnes produk rambut? Okay, boleh. And then apa lagi? Topik yang you all nak Mary coverkan. Mary akan coverkan. You all just
komen je kat situ, nanti Mary akan baca. And untuk pengetahuan korang, sepanjang bulan Ramadan ni kita akan start 9:30 malam, okay, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. So kita jumpa dekat sini, tempat yang sama, FB page Mariam Samad, founder Faithful. Alright, and lagi satu, Mary nak inform dekat korang, ada satu platform di mana kita ada sediakan satu Telegram, iaitu Telegram Faithful Lover, di mana dekat dalam Telegram tu kita akan share any updates ataupun promo-promo yang terbaru dalam Faithful. And then apa saja kisah inspirasi yang kita nak tonjolkan ataupun nak bagi you all dengar cerita dia ataupun bagi tips ataupun semangat yang you all boleh dapat, kita akan letakkan dekat dalam Telegram group Faithful Lover. Okay, so senang je, you just search je Faithful Lover and then you boleh masuk dekat dalam tu, and then tunggu je any info yang terbaru mengenai Faithful. Alright, so guys, sebenarnya Mary tengah baca ni dekat phone Mary lagi satu ni, mentor Mary tengah bercakap dengan kita orang, okay. Dia ada sebut nama Mary tadi, so Mary macam terkejut lah, okay. And then thank you so much guys for supporting me daripada minggu pertama sampailah Mary pada hari ni, The Mary Show. So jumpa hari esok dengan topik yang lebih hangat lagi. And then thank you for share, untuk komen, untuk like dan love yang you all bagi sepanjang Mary live hari ni. Mary doakan korang semua dipermudahkan urusan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan diberkati oleh Allah pada bulan-bulan yang penuh dengan kerahmatan ni. And then semoga korang semua sihat sejahtera. Okay, so itu saja. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.